بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, EJK Surau serta muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, maka kita duduk dalam majlis ilmu yang Nabi SAW bersabda, Fadlul ilmin ahabba ilayya min fadlul ibadah wa khairi dinikum al-wara. Kata Nabi SAW, kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah, dan kebaikan dalam agama kamu adalah wara'. Nabi suka pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah sunnah yang lain. Kalau bertembung di antara majlis ilmu dan ibadah sunat, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu itu lebih afdal. Untuk ibadah sunat, bila mana ada majlis ilmu, kita baca Quran. Bila ada majlis ilmu, kita ambil tasbih, kita berzikir. Itu ibadah. Bila mana Nabi kata fadlul ilmin ahabba ilayya min fadlul ibadah, kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah, maka kita kena duduk majlis ilmu itu lebih utama. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, tuan datang menempuh jalan, duduk dalam surau, nak duduk dalam majlis ilmu, nak cari ilmu, nak dengar majlis ilmu. Lalu Nabi kata, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Hari datang dengar, tak payah buat apa pun tuan. Datang dengar dulu. Nak tidur pun tak apa. Kan? Yang kusyuk lah. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Jalan ke syurga itu nikmat. Nikmat yang Allah nak bagi dekat kita. Allah nak bagi nikmat. Tapi bila mana nikmat yang Allah nak bagi tadi, kita yang minta, tiba-tiba kita tak nak. Nikmat tu Allah nak bagi, bila mana kita yang minta. Bila kita minta, dalam solat kita minta, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapakah jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat tu? Jalan-jalan mereka-mereka, yaitu para nabi, siddiqin wasyuhada wassalihin. Golongan-golongan nabi satu hal, golongan yang membenarkan nabi. Siapa golongan yang membenarkan nabi-nabi ni? Allah kata was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Golongan yang mula-mula masuk Islam di kalangan golongan muhajirin dan ansar.
Ni golongannya Allah benarkan. Inilah golongan yang membenarkan Nabi. Dan juga golongan yang mati syahid, syuhada. Mereka ini telah mendapat nikmat-nikmat terlebih dahulu. Kita nak jalan tersebut. Kita nak macam mana mereka dapat pun kita nak macam mana, kita nak juga jalan. Kita minta dengan Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan-jalan yang Engkau beri nikmat. Bila mana Allah nak bagi dekat kita yang kita minta tu, kita tak nak. Macam mana kita tak nak? Bila mana Allah nak bagi nikmat itu melalui siapa duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Makna sama tak macam orang mati syahid? Sama. Kita minta, tiba-tiba kita tak nak. Kenapa tak nak? Tak nak duduk dalam majlis ilmu. Makna kita tak naklah jalan tu. Sebab kita minta, kita tak nak. Macam mana tu tak? Macam orang pergi kedai makan tom yum dekat kedai, Fatihah kata contoh. Okey, Fatihah datang, nak makan apa bang? Nasi goreng. Dia pun pergi dapur buat nasi goreng. Bila dia buat nasi goreng dah siap, dia letak depan kita. Kita kata tak nak. Apa minta tadi? Tak nak. Apa yang request tadi? Tak nak. Apa yang order tadi? Dia tak nak. Agak-agak tokeh Fatihah kata apa? Kita order, kita tak nak. Agak-agak tokeh Fatihah kata apa? Gila tak? Gila ke? Dia yang order, dia tak nak. Kita order dengan Allah. Apa dia yang kita order? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tiap-tiap hari kita order. Tiap-tiap hari kita request. Tiap-tiap hari kita pesan. Allah tunjukkan kami jalannya lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Kita minta dengan Allah. Tiba-tiba Allah nak bagi melalui majlis ilmu, kita tak nak duduk. Makna kita tolak benda yang kita minta. Agak-agak Allah kata apa kat kita? Macam tokeh Fatihah kata tadi, gila. Boleh faham? Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Malam ni kita sambung balik surah Ankabut. Saya tak ingat berhenti dekat mana. Ingat? Ingat confirm lah. Yang kita aku tu kan. Yang dalam rekod saya, kita berhenti ayat 40 bulan lepas. Tak apa, saya ulang sikit. Ayat 40 bulan lepas, saya ambil ayat 38 sampai 40. Ya Allah kata pada ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Allah kata ingatlah kehancuran kaum Ad dan kaum Thamud. Ad dan Thamud Allah hancurkan. Bila mana Allah hancurkan, hari ini tinggal bekas-bekas. Bila mana Allah hancurkan dua golongan Ad dan Thamud ini, maka tinggallah bekas-bekas tempat peninggalan mereka. Ad itu kaum Nabi Hud, Thamud adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Dua kaum ini Allah hancurkan. Sebab apa Allah hancurkan? Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Kerana mereka ini melihat benda jahat nampak baik. Allah hancurkan Ad dan Thamud ni sebab apa? Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Bila mana syaitan bermain di mata mereka, bila mana mereka melihat benda jahat nampak baik. Benda jahat nampak baik. Riba jahat tak? Jahat. Dia kata baik, bab untung. Niaga, ada unsur-unsur riba. Niaga, bank. Kemudian ada sistem monopoli. Hanya seorang saja yang boleh kontrol satu barang. Kalau nak beli barang ni, semua beli kat dia. Contoh, beli roti, kata, beli kat dia je. Orang lain tak boleh beli. Orang lain tak boleh buat. Gula, beli kat dia tu je. Orang lain tak boleh. Maknanya monopoli. Yang ni nampak jahat, sebenarnya jahat, tapi orang nampak baik. Contoh lagi, bila mana kaum Ad
buat konsert, kata contoh. Kaum Ad buat konsert dekat satu bukit, kata contoh. Lepas tu, bila mana konsert tadi, makan dadah, minum arak, kondom free, mati 6 orang. Kaum Ad buat. Ni kaum Ad, konsert kaum Ad. Mati 6 orang. Bila mana mati, kaum Ad yang lain kutuk yang buat konsert ni. Lalu Menteri Ad bangun. Menteri Ad kata, jangan pandang dari sudut negatif, kena pandang dari sudut positif. Tang mana positifnya? Sedangkan orang mati minum arak, mati makan dadah, lepas tu seks bebas, kondom free, mati 6 orang. Dia kata, Menteri Ad dia kata, jangan pandang dari sudut negatif, kena pandang dari sudut positif. Tak mana nak tengok positif? Bila mana dia kata ekonomi negara mereka, hasil daripada orang datang, pelancong-pelancong lagi datang. Nampak tak? Itu je nampak. Kita nampak duit. Yang mati 6 orang. Akhirat macam mana? Mati dalam keadaan maksiat. Macam mana keadaan mereka di alam kubur, di alam barzakh? Bagaimana keadaan mereka di akhirat besok? Kita tak fikir. Yang kita fikir, yang Menteri Ad dia fikir, untung. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bila mana mereka hanya nampak dunia, hanya nampak pangkat kemewahan, lalu aku meletakkan dinding di depan mereka dan dinding di belakang mereka, lalu mereka tak nampak tentang hari kiamat, hari akhirat tak nampak, lalu mereka tak nampak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehancuran yang Allah sediakan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Ini yang kita cerita pada bulan lepas. Baik. Bulan ni kita sama pada ayat 41. Allah sebut mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitu ankabut law kanu ya'lamun. Allah kata misalan perbandingan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Ni Ankabut ayat 41. Allah kata siapa yang ambil pelindung selain daripada Allah, ambil ikutan selain daripada Allah, ambil undang-undang selain daripada Allah, ambil syariat selain daripada Allah, kamathalil ankabuti ittakhadhat baita, mereka itu seperti labah-labah membuat sarang. Macam labah-labah buat sarang. Wa inna awhanal buyutil labaitu ankabut, sedangkan sarang laba-laba itu adalah tempat pelindung yang paling rapuh. Maknanya siapa ambil selain pada Allah, kehidupan dia ambil kitab ke, dia ambil undang-undang ke, syariat ke selain pada Allah, maka dia tu dalam keadaan rapuh. Hidupnya rapuh, pegangannya rapuh, agamanya rapuh. Sebab apa? Sebab ambil selain daripada Allah sebagai pelindung. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Kemudian pada ayat 42, Innallaha ya'lama yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Allah kata sesungguhnya Allah mengetahui kepalsuan apa jua yang mereka sembah yang lain daripadanya, dan Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah kata pembohongan orang-orang munafik ini, orang-orang yang membuat kepalsuan di atas muka bumi, yang palsu tentang Islamnya, nampak Islam luaran tapi dalaman tolak Islam. Nampak Islam pada program-program tertentu, tetapi sebenarnya dalam program yang lain mereka tolak Islam. Nampak Islam pada peringkat program ya Hanana panggil Habib, nampak Islam, tetapi dalam masa yang sama mereka juga lah yang meluluskan konsert-konsert maksiat. Baik. Allah kata innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui kepalsuan apa jua yang mereka sembah selain daripada Allah. Contoh, kita ambil perang Uhud. Perang Uhud, bagaimana dalam peperangan Uhud
Allah tahu kepalsuan tentera-tentera Islam. Di kalangan mereka ada jenis munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sembahyang belakang Nabi, solat belakang Nabi, tapi dialah digelar sebagai bapa munafik. Hari ini bila mana kita solat belakang Habib, orang kata mulia dah. Habib, oh solat belakang Habib tu. Abdullah bin Ubay solat belakang Nabi. Nabi maksum, Nabi diampun dosanya. Tetapi Abdullah bin Ubay duduk belakang Nabi sekalipun tetap digelar sebagai bapa munafik. Kita bagus semayang belakang Habib, Habib tak buat dosa. Habib bukan Nabi. Dia mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Kita pun keturunan Nabi juga. Nabi Adam. Bukan orang keturunan Nabi. Ada orang keturunan monyet.